A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah. Sekali lagi kita mari jumpa dalam majlis yang maha mulia ini, wahai saudara-saudaraku yang aku kasihi sekalian, dan kepada ibu-ibu dan bapa-bapa, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang ada di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi melanjutkan usia kita, melanjutkan, berikan kesihatan kepada kita sehingga kita mari sampai kepada pagi yang maha mulia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Maka tak lain tak bukan kita diperintahkan, disuruhkan kepada kita saat ini tu hendaklah kita syukur semua terhadap nikmat yang Allah SWT bagikan kepada kita. Selepas daripada nikmatul Islam wa nikmatul iman, iaitu Allah SWT bagikan kesempurnaan kepada kita di sisi kesihatan. Alhamdulillah. Sehingga kita masuk dalam akhir bulan Syaban, iaitu hari Jumaat, pagi Jumaat yang maha mulia ini. Dan tak beberapa jam lagi lah, kita kata pendek atau sehari lagi lah, kita akan menemukan bulan-bulan yang orang Islam seluruh dunia saat ni tu duk tunggu-tunggu. Orang Islam seluruh dunia saat ni tu duk tunggu-tunggu, iaitu untuk nak terimakan bulan yang maha mulia, bulan yang Allah SWT memenuhkan dalam bulan itu sebagaimana berlakukan di atas lidah pensuruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita. Kata bulan itu tu dipenuhkan oleh Allah SWT, iaitu jalan-jalan kelebihan kebaikan. Maka alhamdulillah, kita mudah-mudahan kita dijemputkan sebagai duyuf, sebagai tetamu untuk menjumpakan dalam satu bulan yang maha mulia ini. Ya Allah SWT duk ceritakan di dalam kitabnya yang maha suci, iaitu Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, aku fardukan, aku tuliskan fardu di atas kamu semua, hei orang beriman, alaikumus siyam, iaitu aku fardukan dalam bulan yang aku sebut tadi itu iaitu as-siyam, iaitu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, bukan aku fardu di atas kamu saja, umat yang dulu belum kamu pun aku tulis juga, aku fardu juga di atas mereka. Gapo nak la'allakum tattaqun. Harap-harap daripada hamba-ku saat ni tu ambil fursah, ambil peluang tu supaya menghasilkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iaitu bulan Ramadan adalah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai pelbaga sebagai raca tamanun, sebagai cara hidup bagi manusia. Turun gapo? Unzila fihil Quran. Di dalam Quran saat ni tu ada gapo? Hudan linnas. Iaitu dalam Quran sebuah saat ni tu nak bawakan manusia, nak ngajakkan wahai hamba-Ku, iaitu adalah nak tunjukkan manusia gapo? Gi ke arah jalan kebaikan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam Quran itu juga ada apa? Ada keterangan pertunjuk. Adalah panggil atau kayu perbaris, iaitu kayu ukuran untuk kamu dudukkan di atas jalan yang benar. Hak tu hendak gapo? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa-siapa yang boleh menyaksikan dalam satu bulan itu, dia pun sihat, dia pun cukup syarat dan rukun, falyasumhu. Hendaklah kamu seorang yang dalam bulan itu iaitu fardukan puasa sebagaimana kita maklumkan. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin. Maka sesiapa dari kalangan kamu duduk dalam keadaan tak erak, duduk keadaan sakit, ataupun duduk dalam keadaan perjalanan musafir, fa'iddatun min ayamin ukhar. Maka mungkin puasa hari lain pun boleh. Sebagai buka jalan untuk orang uzur, untuk orang yang ada darurah, orang yang tak sempurna dalam arti kata dia saat ni tu uzur tak boleh nak melaksanakan syariat yang Nabi kita suruh, fa'iddatun min ayamin ukhar. Maka hendaklah kamu gi apa? Gi dudukkan, gi rati pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu taala kandakkan dari hamba ya saat ni tu, nak hamba ya tu buat mudah. Jangan hamba ya tu buat payah. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda kata, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tukhawwifu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilah berita gembira kepada umatmu dan janganlah memayahkan kamu di atas mereka. Berilah keamanan kepada mereka, jangan beri ketakutan kepada mereka. Fa'iddatun min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu sempurna dalam satu bulan tu saat ni. Kalulah mung saat ni tu sehat molek, salim molek, sehat molek, tak ada musafir, tak ada sakit, maka mung sempurnalah sebulan yang aku fardukan di atas kamu tadi. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di akhir bulan iaitu hendaklah kamu gapo? Hendaklah kamu takbirkan kepada Allah, hendaklah kamu istighfarkan, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Akakkan syiar Allahu akbar, Allahu akbar sebagai hari raya Aidil Fitri al-Mubarak lagi kita akan jumpa insya-Allah Subhanahu wa taala. Belaka la'allakum tashkurun. Harap-harap kamu saat ni tu termasuk kalangan orang yang bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tak lain tak bukan kita kata apabila kita nak kecek tentang hak Ramadan saat ni tu. Jadi alhamdulillah lah kita kata pada hari ni pada hari yang anak-anak kita, anak-anak cucu kita pakak mari belajar ngaji belaka saat ni tu kelik duk goyak kepada kita. Kelik duk goyak, kelik duk syarah, kelik duk terangkan pada kita. Banyak ke kita sapa belaka dah maklumat kepada kita. Maka saya ni sebagai nak mari murajaah, nak mari peringatan. Mudah-mudahan peringatan kita tu duduk di atas batas at-taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila dia sebut tentang bulan Ramadan saat ni tu dia sebut 3 perkara kepada kita. Sebagai promotion, sebagai nak peringatan kepada
hamba dia, iaitu umat dia yang maha mulia, satu generasi kepada satu generasi, iaitu gapo? 3 perkara. Nabi kita SAW sabdakan kepada kita sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Muslim dalam sahihnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 3 sirah, 3 lafaz, 3 patah. Man sama Ramadanan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang puasa, man sama Ramadan, siapa-siapa puasa di bulan Ramadan, imanan, dia beriman teguh, kata ini syariat Nabi SAW. Dia beriman, dia benarkan dengan apa Nabi royak. Wahtisaba, dan dia saat itu tu harap kepada ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia saat itu tu sungguh le masalah puasa, dan dia tu ada sifat ikhlas terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kita perakan kata Allah SWT, apungkan bagi mereka yang bersifat demikian. Satu. Yang kedua, Nabi kita royak atau man qama Ramadanan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang diri malam, siapa-siapa yang diri malam, hal keadaan saat ini dia tu beriman dan dia tu harapkan marda keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ikhlaskan bulat-bulat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bersungguh dalam masalah qiyam. Nabi perakan, Nabi jamin kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 2. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan dia saat itu diri malam, gi betul dalam bulan, gi betul dalam malam Lailatul Qadr, Lailatul Qadri, yang kita makruh kata malam Lailatul Qadar tadi tu siapa yang gi diri malam betul dalam malam tu, Tuhan Nabi jamin juga itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi masalahnya kita tengok atau perbuatan sama ada puasa, sama ada diri malam tadi saat itu dijaminkan oleh tuan syariat kita, iaitu gapo? Iaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi masalahnya hak kita kena tanya, kata apabila bulan tersebut Nabi kita payayam, Nabi kita sungguh loba untuk nak royak kepada kita, kata satu bulan yang bulan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata bulan maghfirah, bulan yang penuhkan dengan keampunan. Sebab manusia ni pada asal, manusia ni pada asal tak ni tu manusia duduk oleh keadaan pakat salah belaka manusia ni. Tak kira orang kecek, tak kira orang dengar. Imam Malik kata orang seorang tak salah, iaitu sahibu hadzal qabr, iaitu Nabi kita SAW tak salah. Tapi lain daripada tu, kecuali lain daripada tu, semua duduk atas kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabun. Iaitu tiap-tiap anak ada sakning tu dia tu keadaan dia, peseng dia, tabiat dia tu ada kesilapan. Maka sebaik-baik kesilapan Nabi kita royak kata, sebaik-baik kesilapan jalan keluarnya iaitu dia taubatkan, kembalikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Arti kata tak kerjakan perkara tersebut dan tidak semata-mata di atas kesalahan. Hak tu jalan baik, iaitu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita tahu kata dalam bulan Ramadan masalahnya duduk di kata al-maghfirah, iaitu duduk keampunan. Bulan sebagai dikenalkan bulan keampunan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala janji kata dia nak ampunkan dosa-dosa hamba dia. Soal tanyanya, kita hari ni manusia yang sanggup nak terimakan Ramadan, sanggup duk tunggu-tunggu bulan Ramadan, sanggup untuk memperluaskan, jadikan diri dia tu tak setuh dengan perkara yang membawakan diri dia jadi dhaif, jadi lemah. Duk tunggu-tunggu supaya nak boleh masukkan dalam bulan tersebut. Hak soal nak tanya tu,
Kita apabila kita tunggu perkara tersebut, adakah kita tunggu, kita kenalkan bulan itu bulan sebagai bulan yang maghfirah? Bulan yang Allah SWT nak apa? Nak ampunkan kita daripada segala dosa-dosa kesalahan. Kita tahu ke tak kata gapo kesalahan, gapo keampunan tersebut? Adakah kita saat ni apabila masuk dalam bulan tu, kita sediakan diri kita, kita sediakan hati kita, kita sediakan anak-anak pinak kita supaya nak meletakkan diri kita duduk dalam sebab yang Allah SWT janji kata kalau buat sebab lagu ni dia nak dapat perkara ni. Kalau dia tak duduk sebab lagu ni dia nak dapat setara ni. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW juga ayat kata Raghima anfu rajulin adraka Ramadan hatta insalakha minhu lam yughfar. Tidak bahagialah bagi seseorang apabila dia jumpa bulan Ramadan. Dia saat itu Tuhan tanda umur dia boleh masuk dalam bulan Ramadan, sehingga habis Ramadan saat itu go dia asal lam yughfar. Tidak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Soal tanya, kita tahu dah kata bulan ni bulan yang dipenuhkan maghfirah, bulan yang digalakkan oleh para ulama kita, iaitu untuk kita isti'dad, untuk kita memperluaskan diri kita supaya kita bolehkan al-maghfirah. Hak kita tanya kata, adakah sebab-sebab yang nak dapatkan keampunan saat ni tu kita tahu? Kalau lagu mana? Kadang-kadang manusia ni berlain ni. Tunggu nak masuk Ramadan sebab duk kira kata makan ni dan minum ni penuh pada bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan sebab duk tunggu-tunggu alat-alat canggih daripada aflam, daripada royer, daripada pelakon-pelakon. Setengah daripada manusia masuk bulan Ramadan sebab kita puas bulan lain. Apa boleh masuk bulan ni orang diramai ke masjid, orang ramai ke surau, orang ramai ke kedai-kedai supaya boleh tengokkan rupa-rupa tersebut. Adakah kita orang Islam, terutama kita umat Melayu saat ni tu, kita telah U-turn, kita telah rajuk kembali di kita tertanya sikit kata, bulan Ramadan ada satu bulan yang Allah SWT janji kata bulan yang maghfirah. Kita tanya tadi kita kata, adakah aku ni apabila masuk dekat bulan Ramadan saat ni tu aku nak boleh buat ke tak sebab yang boleh aku dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tanya situ. Kita umat Islam ni, terutama orang Melayu kita di Nusantara ni, kita kata ala mustawa, mana kata peringkat Nusantara kita ni, daripada orang Fatani, daripada orang Malaysia, daripada orang Singapura, daripada orang Brunei, daripada orang Indonesia, kita kena tanya dah tadi kita. Tanya kita apabila kita masuk bulan Ramadan, letak ke tak diri kita nak mengenalkan sebab-sebab yang aku dapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita letak ke tak? Maka apabila kita pergi letak situ, tak lain tak bukan kita kena kata, adakah apabila nak masuk bulan ni kita kita baru ke tak cara mikir kita. Kita nak baru ke tak cara keduduk kita. Mari semula. Sebab kadang-kadang orang kita saat ni tu kenal bulan Ramadan, orang panggil mahdudah, sakat teh saja. Tapi tak tahu dalam tu ada gapo yang Tuhan kita nak wayak kepada kita. Itu salah satu daripada Nabi kita SAW nak wayakkan kepada kita. Maka tak lain tak bukan kebanyak ke hak kita duk jumpa, kebanyak ke hak kita duk tengok-tengok. Kata orang yang tak biasa mikir terhadap al-maghfirah saat ni tu sebab apa? Punca hak sebesar-besar punca, iaitu dia tak tahu kebesaran, dia tak tahu qadar, dia tak tahu gapo harganya maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Sebab tu apabila dia tak tahu perkara tersebut, dia nak pergi buat perkara lain, dia tak nampak kata maghfirah ni lagu mana. Keampunan Tuhan dia sebagai Tuhan kepada dia saat itu
nak basuhkan segala dosa-dosa terhadap dia sendiri, dia tak tahu. Dia tak ambilkan penting ni. Dia tak buat besar. Dia tak mendahului di atas diri dia kata, gapo? Maghfirah ni lagu mana? Dia tak tahu. Allahu Akbar, ruginya. Situlah membawa kepada dia saat itu jadi malah. Dia tu rasa tak mau, dia tu rasa tak se, dia tu rasa tak sedekat dengan surah, tak sedekat dengan orang soleh, tak sedekat dengan orang hak molek, tak sedekat di majlis-majlis ilmu. Manusia banyak lagi terhadap agama Allah SWT, tak fahamkan agama Allah SWT. Sedangkan kalau dia faham cara hidup dia dalam atas agama dia dengan cara sebenar-benar, sepatutnya pada bulan ni dia kena terima, dia kena tengok hak go hak awal kata aku boleh ke tak, aku letakkan diriku supaya hasilkan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil ke tak? Tidak tu ke? Masuk bulan Ramadan, dia mau puasa juga. Dia mau kia juga. Dia mau gatu juga. Tetapi al-ma'lufat, adat harian. Tabiat harian duduk tak ubah, supaya dia. Orang panggil kata itu orang panggil cara dulu. Cara yang zaman yang kita duduk tu kita nak tukar. Tajdidkan diri kita, iaitu memperbarukan diri kita, kata apabila kita masuk bulan ni kita kena boleh maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang ayat tu, wallah, serukan hamba dia, terutama hamba dia yang orang Islam dah, orang beriman dah saat itu, yad'una ilal jannah. Tuhan nak ngajakkan kamu saat itu pergi kepada syurga. Nak ngajakkan kepada kamu supaya Allah SWT nak ampunkan dosa kita dengan izinan daripada Allah SWT. Fatirus samawati wal ard yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum. Yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan langit, yang menjadikan langit bumi, mengajakkan kamu ke arah apa? Liyaghfir lakum. Allah SWT nak ampunkan dosa-dosa kamu. Min dhunubikum, daripada segala dosa-dosa kamu. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT sangat luah nikmat yang Allah SWT nak uwikan kepada kita. Rahmat kepada kita, duk tunggu-tunggu nak ampunkan dosa kita. Tapi kita kena tanya kita balik hamba. Sedar ke tak apabila kita masuk dalam bulan ni? Kita sedar ke tak? Kita cedek ke tak? Kita isti'adad. Dalam arti kata cedek untuk nak letakkan diri kita, cara mikir kita, hati kita, untuk nak hasilkan sifat-sifat yang nak membawakan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sama, kita tahu ini jalanan Allah Subhanahu Wa Taala nak ngajakkan kamu. Pada masa sama, ya Allah Subhanahu Wa Taala royak kepada kamu, kata innal asy-syaitana ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan saat ni tutup, dia saat ni tu nak mengajak, nak menjadikan kamu saat itu pergi kepada arah kefakiran. Nak kamu tu sesak. Dan nak royakkan kamu saat itu al-fahsya' wal munkar. Wa ya'murukum bil fahsya'. Jenis jalannya asy-syaitan, orang yang duduk di atas jalannya syaitan, orang yang tak kenalkan qada bulan Ramadan, iaitu nak ya'murukum bil fahsya'. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu, iaitu nak mengajakkan kamu pergi kepada jalan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara dua jalan ni kita nak hak mana? Cerak pun kalau kita tanya dengan sekarang ni, orang Islam, orang beriman dan orang dhaif iman pun, dia nak pilih jalan yang pertama, iaitu mana? Fatiras samawati wal ard yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum. Yang menjadikan langit bumi, mengajakkan kamu supaya nak ampunkan bagi kamu daripada segala dosa. Cerak pun dia jawab atau nak duduk jalan ni. Pandai jawab tu. Tetapi pada pelaksanaan tu, mereka daripada kalangan orang Islam dah ni,
nak dudukkan seperti, nak dudukkan di atas sebab-sebab yang nak mengambil dengan sebab itu nak mengajakkan dia kepada al-maghfirah. Selepas pada maghfirah dia hasilkan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita. Kita ni orang Melayu ni, Allahu Akbar, molek. Molek. Berhajat kepada pemimpin, berhajat kepada arah ni membawa kepada yang arah lain. Maka natijah tubik hak semestinya tubik lagu ni jadi tubik lagu lain. Tuh bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ni cerak, iaitu bulan yang diturunkan Raja Tamanun kita. Sebab itulah bulan Ramadan, kita duduk dalam bulan Ramadan, kita terasalah nikmat tersebut. Satu bucu tu berbunyi Quran, satu bucu ni berbunyi Quran, di atas kereta pun baca Quran, di mana-mana tempat. Sekarang dalam handset pun penuh dengan ayat Quran. Tu satu nikmat yang kita boleh duduk di dalamnya. Maka kita tengok kata hak Tuhan duk royak tadi tu. Duk royak atau wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi iznih. Saat ni tu. Tuhan nak mengajakkan kamu, seru kamu kepada syurga dan kepada keampunan dengan izinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu dah kata lain bulan ni iaitu bulan maghfirah, tak lain tak bukan kita kena tahu sebab-sebab yang nak mensampaikan diri kita saat itu kepada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang besar sekali, tak lain tak bukan iaitu hak mula-mula sekali orang Islam kena laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kembali yang sungguh, yang nasuh, yang bersih hati. Hak mula-mula sekali. Apabila kita masuk dalam bulan yang maha mulia, kita pun jadi mulia juga. Maka hak Tuhan suruh itu kita kena bawa amalan yang mulia juga. Jangan kita bawa amalan yang lain daripada amalan yang mulia. Amalan mulia tak pasti saya sebut. Buat baik semua perkara yang membawakan ke arah kebaikan. Daripada tolong menolong, daripada perbuatan puasa, daripada sabar untuk nak dirikan malam itu solat tarawih, daripada gapo. Itu orang yang bersepakai dengan perbuatan yang maha mulia. Yang pertama sekali, hak mula-mula kali yang kita kena tahu, kita kena taubat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di taubat ni lah manusia tu jadi berat. Kalau aku taubat dah, aku giwak pula, siap. Tuhan tak ampun dah aku. Kalau aku taubat dah, benda duk tagih ni wasa duk nak lagi. Wasa duk tak puas lagi. Wasa gitu. Perasaan kamu duk wasa lagu tu. Hingga ke jatuh ke lubang kubur. Kita tengok deh. Kita tengok atau apabila manusia tak saya taubat ni, tak lain alasan dia beberapa perkara. Wasa tak puas hati lagi. Wasa gitu, wasa gini. Sebab taubat ni iaitu bersihkan diri, nak kembalikan daripada satu kelakuan pergi kepada satu kelakuan. Daripada kelakuan tak baik pergi kelakuan yang baik. Daripada kelakuan yang baik dah ke arah yang lebih baik. Serta tak kembalilah kepada itu semula. Itu sebab nak boleh dapat kita yang dimaghfirah, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama. Yang kedua, kita kena jihad. Kita kena mujahadah. Kita kena sungguh di atas diri kita saat ni tu gapo? Puasa pada tengah hari dan qiyam pada tengah malam. Pada waktu malam iaitu solat tarawih. Penuh dengan apa? Imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Keadaan kita beriman kata ini adalah suruhan daripada Allah, suruhan daripada Nabi, yang diroyakkan oleh para ulama. Kita kena duduk lagu tu. Hak sepatutnya, iaitu kita kena sungguh di atas diri kita, iaitu dapatkan kemanisan untuk nak puasa. Hak tu pertama. Iaitu dapat pula nak diri malam. Itu yang kedua. Kara-kara yang nak membawakan kita, iaitu apa? Membawakan kita supaya hasilkan sifat maghfirah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala.
Dua. Yang ketiga, kita kata kita saat ni tu kena hasil boleh sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita baca ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam bulan Ramadan tak ada dah lah. Satu bulan yang nak tadrib, nak latihkan kita, nak didikkan kita supaya kita pergi kepada ke arah sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makna bagi takwa saat ni tu ittifaq ulama kata makna kata ana, iaitu kamu kerjakan perkara yang baik, kamu tinggalkan perkara yang tak baik. Kamu kerjakan perkara yang Allah SWT suruh, kamu tinggalkan perkara yang Allah SWT larang. Maka apabila manusia boleh duduk di atas dua perkara tersebut, maka tak lain tak bukan dia tu duk buat sifat takwa, duk tepukan dari diri dia, duk tetapkan dari diri dia supaya menghasilkan sifat takwa. Oh ni benda yang payah berlaku ni. Benda yang apabila sama ada orang goyak, ada orang dengar ni, nak buat dengan sekaligus tu, Allah payah. Tetapi tak lain tak bukan kamu nak dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebagaimana Nabi kita janji tadi, tak lain tak bukan dalam bulan Ramadan ni lah adalah satu kesempatan, satu fursah, satu cuang panggil. Cuang wela. Satu masa yang Allah SWT tempoh kepada kamu untuk kita nak latihkan hati kita supaya kita dapatkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu satu hadis yang Nabi kita SAW sifat kepada kita kata no. Iza jaa Ramadan atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Datangkan kepada kamu iaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ke apa? Syahrul Mubarak. Satu bulan yang Allah SWT banyakkan beri keberkatan dalam bulan itu. Sama ada keberkatan yang bahasa maknawi yang kita tak boleh sentuh, dan keberkatan yang kita boleh sentuh. Penuh dalam itu. Kita ni teratanya hati kita. Walaupun kita orang awal, walaupun kita orang tak ngaji mana, walaupun kita gana apa, kita teratanya hati kita kata apabila kita masuk bulan Ramadan, hati kita rasa lain tak dengan bulan lain. Terasa tu lain dah. Walaupun tabiat bulan Ramadan iaitu waktu yang panas. Tetapi rasa hati saat ni rasa tenang, saat ni hadap serabut banyak-banyak tu, apabila masuk bulan Ramadan rasa tenang hati. Syahrul Mubarak faradallahu alaikum siyam. Allah SWT memfardukan di atas kamu puasa. Gapo hak promotion tu hari raya? Hak orang panggil tak ada di bulan lain. Tuftahu abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Iaitu Allah SWT akan bukakan pintu-pintu syurga, bukakan pintu-pintu langit, dan Allah SWT tutupkan pintu-pintu neraka, tutupkan pintu-pintu yang membawakan kepada ajaran, membawa kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nasallahu azza wa jalla as-salam wal afiyah. Ulama mari tafsir kata tutup pintu saat ni tu iaitu tutupkan jalan-jalan yang nak membawakan kepada jalan kejahatan. Mana buka lah kono? Buka iaitu bukakan jalan-jalan yang nak membawakan kepada darajat yang tinggi, daripada jalannya yang baik, daripada pitu-pitu manusia tu hati wasa nak buat baik. Kita boleh tengok, kita boleh setuh dengan pencederaan ilmu sekarang ini. Apabila masuk bulan Ramadan, orang yang nak isap rokok, orang yang nak minum air, orang yang nak makan, hatta sehingga tuan kedah ada jual di tu tak gamuk nak buka waktu pagi tu. Satu juzuk daripada pagi, daripada pukul 7 pagi sampai ke pukul 12 tu tak gamuk nak buka. Takut ke apa? Takut kita terjadi sebab orang tu jadi tak puasa, iaitu sebab kita yang takut orang tu jadi tak puasa, tak gamuk nak buka. Kara-kara yang fahsyah lain hak tu juga ada. Tak nak kecek banyak dah. Maka abwabul khair. Kita tengok apabila kita duduk negeri Arab ni, alhamdulillah kami sekarang ni boleh duduk negeri Arab, kita kata boleh tengok
di atas tembok dia, di atas surah dia, di atas mana-mana pun ada Maidatur Rahman, duk tulis ke piala. Hidayah yang seolah tu ia nisbahkan, sandarkan hidayah makan ni tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan ni orang panggil kata nak membawa kepada manusia tu sedekah penuh. Moh kita ni belakang-belakang ni mula ada sekat kereta atas batas wi gapo bagi wah tamar, bagi manis, bagi duit, bagi apa penuh. Alhamdulillah saya boleh tengok kata moh kita ni biasa tempat kita ni pelajar-pelajar kita hak boleh main ngaji di luar negeri ni boleh makan maunah pertolongan daripada Arab ni pada bulan Ramadan ni nyok mana. Tetapi moh kita sekarang pun kita tengok rupa tu ada juga. Pertolongan orang pakai miskin, orang yang tidak ada suami, orang yang gapo susah gapo ni penuh. Pertolongan. Pintu kebaikan tu dibuka, tapi pintu kejahatan ditutup. Wa tughallu fihi maraddatus syayatin. Hak ni kita tahu belaka. Iaitu Allah SWT membelenggukan, iaitu belenggukan para jin dan syaitan. Maka hak ada lagi hak buat derhaka pada Allah SWT. Ulama kita tanggung kata hak tu kesal-kesal lah. Sebab dia duduk sebelah bulan ni, dia duduk sentiasa dalam maksiat saat ni tu. Mari dah bulan ni kesal hak dia duk buat dalam nu nyok mana. Fihi lailatu khairin min alf syahr. Dan dalam bulan ni juga iaitu dipenuhkan oleh Allah Subhanahu taala iaitu satu malam yang ditunggu-tunggukan oleh manusia, iaitu lailatu khairun min alf syahr, iaitu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa-siapa yang tak buat amal pada malam itu, maka dia sendiri yang memperharakan kebaikan di atas diri dia supaya dapatkan kejaran yang Allah SWT duk cedahkan kepada dia. Maka tak lain tak bukan beberapa perkara kita kata daripada asbab yang kita nak dapatkan maghfirah pada Allah SWT, salah satunya iaitu sifat at-taqwa. Maka apabila kita dapat dah sifat taqwa, tak lain tak bukan gapo? Tak lain tak bukan sepatutnya apa dah? Tak berlakulah perkara yang al-fahsya'i wal munkar. Inna salata kanat al-mu'mina kita mauquta, bukan? Astaghfirullah. Iaitu as-salatu la tanha apa tak mari ayat tu iaitu semaya tu iaitu gapo? Boleh mencegahkan perkara al-munkar wal fahsya'. Bahkan boleh suruhkan manusia tu iaitu perkara al-ma'ruf. Maka sifat takwa tu apabila kita masuk le bulan ni, usahalah kita dapatkan. Usahalah sebanyak mungkin supaya dia boleh masuk le hati kita, supaya kita boleh gerakkan le hati kita, supaya kita duduk di goal yang kita duduk mau iaitu al-maghfirah. Al-maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya sifat-sifat banyak, sifat-sifat yang nak membawakan kamu daripada kamu dapatkan sifat takwa kepada gapo? Keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu al-ihtisab. Iaitu kita saat ni tu kena buatkan amalan kita harap-harapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata kena bulat-bulat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita ada dua sifat tu dah, insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dapat sifat maghfirah yang Nabi kita duk janjikan kepada kita. Maka kita tengok di sini Allah Subhanahu Wa Taala dia sifat kata wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi izni, dan hak jalesa lagi ulaika yad'una ilan nar, mereka itu nak mengajakkan kamu pergi kepada jalan tak iaitu jalan ke arah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu dah kata Allah Subhanahu Wa Taala ngajakkan kamu kepada maghfirah, maka sebab-sebab yang nak bolehkan maghfirah gapo kita sebut dah saling. Maka perkara-perkara yang nak melalaikan kamu daripada kamu jatuhkan dalam hawa nafsu kamu jatuhkan dalam pen, dalam khutbah, dalam cedengi yang para wasawis asyaitan saat ni tu duk waswahkan kamu supaya kamu tidak duduk di atas asbab-asbab yang nak bawa kepada maghfirah. Gapo tu? Hak tabiatnya iaitu ulaika yad'ukum ila bu'dun 'anillah wasyaqawah.
Nak mengajakkan kamu kepada derhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala supaya duduk di atas kecelakaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Yang pertama, sebab al-ghaflah. Sebab kita galik. Sebab az-zunub. Sebab kita berdosa banyak. Sebab apa? Sebab al-ma'asi. Sebab kita tak boleh tinggal lagi perkara yang maksiat yang duduk depan kita. Kadang-kadang kita kata banyaklah ke kapung-kapung, ke bandar-bandar. Terutama oleh kalangan anak-anak muda kita ni, umur 20 hari, umur 30 hari saat ni tu. Ya pahal kata apabila masuk bulan Ramadan, bulan yang nak hipungkan dia bersedak-sedak supaya hipungkan perkara mabuk. Ada juga. Allahu akbar. Kita tu perkara ni jadi kerisauan bagi umat kita sini. Nak duduk lagu tu. Banyak kita tu apabila dalam keadaan orang yang sedar dah, alhamdulillah wa ni'mah. Tapi orang yang tak sedar lagi tu, hak masih jauh lagi dengan surah, hak duduk tempat-tempat yang nak buatkan perkara maksiat. Bahkan dalam bulan ni di sisi dia berhimpungkan perkara yang nak derhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada minum air keratong lah, daripada mabuk di atas perkara tu, perkara ubat batuk lagi tu lagi ni lah. Tak boleh nak ubah. Pemuda yang orang panggil kata banyak ke hak umur belah-belah hair, 20 hair tu banyak lagi kita kata. Ghaflah. Galik. Dia faham kata apabila masuk bulan Ramadan, bagi dia faham kata bulan untuk nak gapo? Nak tewah mutu. Tu banyak lagu tu. Banyak daripada adik-adik kita, daripada waris-waris kita, daripada anak-anak saudara kita, daripada anak-anak banyak. Sebab apa? Sebab dia galik. Galik sebab orang nak royak dia tak saya dengar. Apabila orang nak royak tu dia royak tak betul dengan cara yang mikir, maka dia tak pelaga semua dua ni. Hak ni lah payah. Hak ni lah manusia payah nak ukar. Daripada orang umur belah hai, 20 hai gapo ni payah. Tapi pendakwah penyeru kepada agama Allah SWT tak boleh risau, tak boleh putus asa, tak boleh kena royak kepada mereka. Mudah-mudahan perkara yang kita royak jatuhlah hati dia pada masa yang kita tak suka-suka, nampak kan? Jatuh supaya dia saat ni tu boleh kelik pada dia. Sebab dia tu dia aktibar kata orang sakit. Orang lalai ni aktibar, ulama kita aktibar kata dia tu orang sakit. Orang yang duduk di atas kesakitan tak boleh nak terimakan ajaran hak molek tadi tu. Ghaflah. Sebab apa dia ghaflah? Sebab az-zunub wal ma'asi. Allahu akbar. Banyak dah kita tu. Itu satu sudut. Satu sudut yang lain, terutama orang perempuan. Apabila dia duduk sore dia, alhamdulillah wa ni'mah. Apabila dia duduk dengan kawan-kawan dia, hari ni cara duduk dah. Duduk dalam satu kelum tu, duduk dalam satu majmu'ah tu, duduk dalam satu hong tu hong ni. Bilik tu bilik ni, iaitu bilik line lah, bilik WhatsApp lah, bilik Facebook lah. Pakat duk mupak ke mari. Allahu akbar. Tu satu pihak. Dalam bulan Ramadan tak kira mereka ni. Itu satu juga. Perkara yang nak membatalkan kamu daripada kamu nak dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Taala, jadi dapatkan kecelakaan. Hak nak dapat keampunan ni jadi dapatkan kau tambah maksiat tambah. Allahu akbar. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa dak royak kata as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa-puasa saat ni tu sebagai penepih bagi kamu. Penepih bagi manusia. Penepih lagu mana? Orang panggil kata penepih ni pehar Mana kata tepat yang jadi nak tepihkan kamu daripada kamu nak dapatkan benda tak baik terhadap diri kamu dan terhadap apa-apa yang kamu ada. Penepih bagi kamu. Puasa seolah terpenepih. Sebab tu Nabi kita sifat kata no. Sifat orang hak ia suruh kata kan. Hak ia suruh kata suruh nikah. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj. Fa illam tastati' wa man lam yastati'
fa'alaihi bis-sawmi fa innahu wija. Wahai pemuda-pemuda, siapa yang ada kemampuan, siapa ada kemampuan daripada duit belanja, daripada gapo ni, hendaklah kamu kahwin. Dan siapa-siapa yang tidak kuasa nak kahwin, Nabi kita ayat tanah, fa'alaikum bis-sawmi, maka wajiblah atas kamu saat ni puasa. Kerana gapo? Fa innahu wija. Kerana puasa itulah yang nak jadi penepihkan bagi kamu. Penepih gapo? Penepihkan daripada syahwat kamu. Penepihkan daripada kesamaran nak masuk dalam otak-otak cara mikir kamu. Jadi penepih segala-galanya. Sebab puasa ni iaitu makna puasa apa? Al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima' syar'an min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Iaitu kita menahankan diri kita daripada makan dan minum dan jima' daripada awal fajar kepada hingga jatuh ke matahari. Maka ketika tu kita puasa menahankan daripada makan dan minum. Makan dan minum itulah nak membawakan kamu saat itu jadi menguatkan syahwat kamu. Maka Nabi suruh kita puasa di situ. Di situlah gapo? Jadi nak mematahkan syahwat kamu. Tapi hak ni jari orang beramal. Sebab tak tahu. Sebab lalai. Sebab jahil. Sebab gapo? Tak tahu. Maka kita kata orang anak muda ni sepatutnya daripada ibu bapa pun baik, daripada guru pun baik, daripada orang kenal-kenal baik, heret dia, ngajakkan dia, royak dengan cara molek dia supaya dia kembali kepada bernamish program-program rabuk hak kita dok tak saat ni, supaya apa? Supaya dia boleh hasilkan supaya kita hasil, supaya kita boleh dudukkan dalam majlis, supaya kita boleh duduk, supaya dia saat ni tu boleh orang bersih sebagaimana kita juga orang mengajak ni bersih. Dalam arti kita heret bagi pada masjid. Itu dah. Itu yang seterusnya. Kita tengok pada sini kita kata kita tak ada pelik lah. Kita tak ada pelik kata apabila masuk bulan Ramadan saat ni tu hal nari arak ni kita tengok benar. Kita nampak benar nari arak ni. Gapo? Apabila masuk bulan Ramadan tu duduk cedek ni. Supaya gapo? Supaya nak menjadikan kita saat itu galik daripada zikir terhadap Allah SWT, galik daripada baca Quran harian, galik terhadap puasa, galik dengan nak kiakan diri malam iaitu maya tarawih, nak galikkan kita iaitu apa? Dia duk takkan khutbah, duk wangpan, duk letakkan khutbah supaya jadi manusia saat ni tu asal bulan yang dipenuhkan dengan kebajikan, nak mereka hak yang mikir tak baik tu, nak manusia tu duduk di kesyarakat. Hal nari rak ni kita nampak benar dalam satu konak tu, dalam satu cong tu, dalam TV tu, dalam TV ni. Duk ngajakkan kepada al-buruj, duk ngajakkan manusia satu nak galikkan daripada kara-kara yang nak melalaikan manusia. Melalaikan manusia daripada berlaku perkara kebaikan. Kita tengok pada waktu pagi kita kata, waktu subuh, apabila masuk waktu subuh tu, dia buka dah satu cerita, satu pelakon, satu royal. Mikir tak baik terhadap umat Islam. Sebab wahai saudaraku, wahai adik-adik kakak, ibu-ibu dan ayah, kita jangan sengkau kata seteru kita ni kenal kita lebih ada kenal kita tu lebih pada kita kenal diri kita. Dia saat ni tu buat istiadat, buat latihan diri mereka supaya nak memunuhkan anak cucu orang Islam ni sia malam. Bukan ia tak latihan ni pada hari ni saja, dulu dah. Ramai nenek moyang demo dah tak kata apa? Kata nak buat gano. Apabila datang bulan Ramadan, nak isikan di dalam tempat TV, dalam telefon, dalam gapo ni, supaya nak manusia, orang Islam, orang beriman tu lalai daripada zikir ingat terhadap Allah Subhanahu Taala. Lalai daripada semaya tarawih, lalai daripada baca Quran tadi. Penuh. Dalam tu ada kara-kara yang menjadi hasukkan.
Abak tu saya nak oyak cerita satu cerita, kita kata berlaku sungguh di zaman kita, walaupun cerita zaman orang salah sebelum pada kita. Salah satu daripada ulama yang datang daripada Al-Andalus. Andalus ni sekarang ni duduk le selatan negeri Farangsi. Duduk di sana, Andalus. Negeri yang jadi khilafah Islamiyah duduk di sana dulu, yang boleh dirapahkan oleh orang Nasara sekarang kat ni tu. Apabila satu ulama tu duduk di satu negeri tu, dia azal di atas diri dia nak mari jumpa, nak ngaji dengan ulama hok duduk di negeri Arab ni, iaitu negeri Al-Makkah wal Madinah, Hijazi. Seorang ulama tu dia saat ni tu kusai ke baju gapo ni zaman dulu ni, kita kata nak boleh sapa duduk di Andalus, duduk di Sepanyol sekarang saat ni tu. Andalus ni Spain lah kita kata Spain. Duduk di Sepanyol sekarang tu. Jarak perjalanan kepada Madinah ni tak seperti kita sekarang. Sekarang ni kita ni kalau pak kita duduk di Mekah Madinah tu wajar ya. Tapi zaman dulu ni makan berpuluh-puluh hari siapa ke satu tempat hanya nak ngaji tu. Maka ulama tu duduk mikir, kata dia tu tak boleh dah kena tubik pergi ngaji. Dia tu zaman Imam Malik Ibn Anas radhiyallahu anhu. Dia sebagai guru bagi Imam Syafi'i kita. Dia saat ni tu duduk di negeri Andalus saat ni tu kusai bagai gapo sungguh supaya nak mari jumpa Imam Malik Ibn Anas radhiyallahu anhu sebagai Imam Darul Hijrah, guru kepada Imam Syafi'i kita. Tiba-tiba apabila dia jumpa dengan Imam Malik saat ni tu ngaji sungguh dengan tok guru dia. Tengok sikap ulama kita dah. Mari jauh. Kusai bagai kalau seolah terzamin dulu, gak kusai bagai kalau habis duit ke habis sungguh ngejalek. Sebab tu Ibnu Sabil saat ni tu dalam agama kita ni boleh makan zakat. Sebab dia musafir, dia gapo ni habis duit sungguh. Apabila dia jumpa guru saat ni tu mari jauh. Mari juga dah mari nak talaki, mari nak ngaji lah. Mari jumpa dengan Imam Malik saat ni tu mari nak ngaji lah, sebab kita mari jauh ni. Ngaji kelamo sehingga jadi orang aling dia ni. Maka satu hari cerita yang ulama kita duk royak kepada kita ni, satu hari saat ni tu memanglah negeri Arab ni negeri pada pasir gapo ni, bukit batu saja, tak ada tumbuhan, tak ada gotu, tak ada ni, ada patama yang duk cokai-cokai. Memanglah insya-Allah kata mari satu kali jadi kepelek ke, iaitu orang bawa gajah mari di negeri Madinah masa tu. Fil bawa gajah. Maka apabila orang saat ni tu bawa gajah mari situ tu. Peliklah orang di sana, orang Madinah ni gapo ni. Pakak tubik tengok. Orang duduk dalam majlis Imam Malik tadi pun kata ulama tu pakak tubik tengok. Tinggal berapa cokoh dapat Imam Malik. Tinggal beberapa orang. Pakak nak tubik tengok sebab cara pelik. Maka Imam Malik pun kejut atau tak ada pelik lah demo nak tubik sebab demo tak biasa tengok. Tiba-tiba ulama hak Andalus tadi tu tak tubik ni. Orang pakak tubik gi belakang. Pakak gi tengok belakang. Ya cokoh duk dapat Imam Malik. Imam Malik tanya, "Wahai Yahya, bagaimana kamu tak tubik sepuluh demo tubik tengok ni? Bagaimana kamu tak pergi bersama orang?" Kalau bahasa sikit kita gitulah deh. Geno tak kita tengok, demo kita tengok belakang. Imam Malik. Sebab Imam Malik ni dia ni orang yang janguk, orang yang bersih, orang yang panggil ada kehebatan tu diri. Tanya. Yahya pun tunjuk. Maka dia jenguk pada Imam Malik dengan cara beradak, dia kata, "Wahai Imam, ya Aba Abdullah, kuntu ji'tu ila huna likai atlubul ilma walaysa anzur ilal fila." Sepatutlah, iaitu aku ni datang kepada sini ni, aku nak tengok Imam Malik, aku nak mengaji dengan mung, aku nak ambil ilmu daripada mung, aku nak ngaji akhlak daripada mung. Bukan aku mari sini tujuan aku nak pergi tengok ke apa. Bukan tujuan aku nak pergi tengok
Rajah yang sepuluh demo nak kita tengok no. Biarlah demo aku nak tengok kalau tu aku nak tengok akhlakmu, aku nak tengok ilmumu, aku nak daripada cara mikirmu. Allahu akbar. Fulan jawab saat ni tu dia tu nama Yahya ibni Yahya Al-Laitsi. Dia tu salah satu ulama besar dalam mazhab Malik sehingga dia saat itu boleh intisar. Boleh kalaulah itlaq pada kitab Imam Malik karang tu kitab Muwatta tu riwayat hak sesahih riwayat iaitu riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi ning lah yang hak ulama duduk buat jadi pegang di atasnya. Sebab riwayat Imam Malik ni orang hak catat kitab-kitab Imam Malik ni banyak orang. Salah satu daripadanya iaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ashab Abu Hanifah. Tapi hak kuat ni hak ulama buat tempat pegang iaitu riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi tadi. Hak jawab kepada Imam Malik tadi tu. Aku mari di Madinah ni aku tak ada nak tengok rajah dia kata. Tapi aku nak tengok apa? Nak tengok ilmu Imam Malik, nak tengok akhlak Imam Malik, nak tengok nak ambil cara mikir Imam Malik. Apa tu? Ulama kita istinbat di sini kata beberapa banyak perkara yang kita tadi saat ni tu timbul pada masa kita. Pada masa kita ni ikut orang buka. Dalam TV, dalam apa. Pakat orang nak pergi tengok. Pakat orang nak kelih. Pakat orang nak jadi ikbal. Pakat nak pergi tengok kan perkara tersebut. Jarang orang nak masuk majlis ilmi. Jarang orang nak pergi ke masjid. Jarang orang nak duduk dengan orang soleh. Jarang orang nak pergi duduk sayang dengan orang yang baik. Cerita-cerita ni ulama kita buat masal. Buat satu misal kata kan. Kata kurir orang nak benda baik. Kebanyakan manusia nak tengok kan perkara hak tak molek. Padahal hak tadi nak kita tengok rajah tadi tu. Benda yang harus ya. Tapi sekarang kita ni duk le TV, duk le gapo ni, orang yang mikir baik mikir tak baik terhadap umat Islam, dia kacir-kacir lobo mereka gapo? Lobo mereka untuk nak royakkan kepada gapo? Nak menyesatkan manusia sapakah masuk ke TV-TV dalam bernamik mereka karo-karo yang tak saya mustahak nak sebut lah. Daripada orang kelanjir lah, daripada orang tak pakai baju lah, daripada orang cakap pe tak molek lah. Setengah daripadanya nak masukkan karo yang apa? Nak memunuhkan ajaran Islam. Duk mari buat syok terhadap ajaran Islam. Duk mari nak go tu nak mari gani. Tengok hak baru ni. Hak baru ni. Bukan daripada orang hak tak pakai spiyah, tak pakai subay atas pal dah. Duk mari royak tentang masalah. Asal ni orang kita duk pergi lama-lama dah kata kara yang lebih di atas pala modal saat ni tu yang kita letakkan syarat tertentu saat ni tu kalau lebih di atas tu orang panggil reba. Tapi hak sekarang ni nak halih lah daripada hak ni rupa ni hak lain rupa lain. Kita kata kara-kara tersebut ni berlaku dah zaman kita. Menamakan kara yang haram dihalal, menjadikan kara halal diharam. Sebab itulah kita tak tengok sangat kepada nama, tapi kita tengok pada isi. Al-ibratu laisa al-ibratu bil ismi walakin al-ibratu bil musamma wal musammayat wal madamin. Ulama kita kata hak tepat kiranya bukan di nama, tapi hak tepat kiranya isi, tuai, kandungnya. Lagu mana? Sebab itu kita kata orang yang nak bawakan perkara tersebut, nak menyesatkan umat Islam saat ni tu hak pentingnya dia kata dia tahu, seluruh Islam tahu kata dalam bulan ni adalah satu bulan yang penuh dengan kebajikan, maka dia nak tukar, nak halihkan manusia saat ni tu tak seviduk dalam bernamish, duk dalam orang panggil kata susunnya yang disusunkan oleh Allah SWT dan Rasul kita. Nak menghalihkan manusia, nak melalaikan kecek mudah-mudah, nak curikan masa orang Islam saat ni tu daripada orang Islam sepatutnya masa ni kena semaya sepatutnya masa ni kena puasa, sepatutnya masa ni semaya tarawih, sepatutnya masa ni kena baca Quran. Paling kadang-kadang ni pergi tengok hak dia dak buat. Sebab hak dia dak buat saat ni betul dengan nafsu amarah hak dalam diri manusia. Tu panggil
Orang panggil cara yang memalingkan manusia, memalingkan orang tu buatkan cerita-cerita pelakon-pelakon melalui TV-TV yang ada. Banyak manusia yang orang panggil kata seperti tadi. Tapi hak nak sabat, hak nak tetap tadi tu kurang daripada manusia. Wa qalilun min ibadika syakur. Sikit sangat orang yang syukur. Sikit sangat orang yang muttaqi. Sikit sangat orang yang nak duduk di atas bernamish susunan yang disusunkan oleh para ulama kita. Maka kita tengok ni. Mari dengan cara laisut. Mari dengan cara ngajakkan istihar dulu supaya manusia tu boleh turakib, boleh tunggu-tunggu hak bernamik dia meletak. Allahu Akbar. Kita tengok terhalu nari Arab ni banyak lah kita kata hak gikan turutkan perkara tersebut membawa pada manusia saat ni tu lupa asal dia. Sebab tu orang Arab sekarang ni kadang-kadang konak-konak TV orang Islam ditutupkan oleh mereka-mereka, tapi TV mereka saat ni tu boleh ke apa? Boleh buka 24 jam. Ikut nak masuk gapo, tak ada period kata apa. Tapi pendakwah kita, pendakwah ayat panggil konak-konak hak duk di atas manhaj al-mustaqim, kebanyak ke ditutup. So Allah ta Tuhan nak ayat ta tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun niran. Mereka nak nakas. Nak buat yang dilawai. Kita tutupkan perkara baik, kita bukakan perkara tak baik. Tengok. Perkara dia panggil al-harbul mumarmajah. Iaitu serengi yang ada susunan yang tok dalam ada. Hak ruginya, manusia. Hak ruginya, kita. Hak orang Islam duk tengok ni rugi. Tapi hak laba, orang muka pun laba. Orang juru duduk dalam pelakon pun laba. Orang tuai syarikat untuk nak kosena, nak apa nak ngepengkan barang-barang hak tu laba. Daripada tuai TV lah, tuai konak lah, daripada barang-barang hak duk jual dalam tu, ya laba. Curikan masa kita supaya kita ambilkan benda-benda hak you nak jual kepada kita. Kita lupa benda hak kita, asal benda kita hak kita beli tu ada dah daripada amalan tu kena buat, tapi dia nak tinggalkan perkara tu, dia ambilkan perkara hak dia letak tadi daripada roye-roye, daripada pelakon-pelakon hak adakan perkara nak nyesatkan manusia. Hak ruginya orang nengok tu, tapi hak laba orang nego tadi. Sama ada orang muka pun baik, sama ada tuai TV konak tu pun baik, sama ada syarikat hak nak jual barang tu baik. Laba mereka, tapi orang Islam ni jadi mangsa. Duk turutkan belakang-belakang mereka, seolah Allah kita termasuk apa? Termasuk oleh kalangan orang yang rugi. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda katana, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Hendaklah orang yang suka buat kebaikan, mereka panggil dak panggil semua manusia. Orang yang suka buat kebaikan, hendaklah kamu terimakan kebaikan marilah padamu. Orang yang suka buat kejahatan, kurang sikit, jangan buat kejahatan. Tapi belakang dia nak buat akas. Nak buat apa? Wa yukhawwifu fiha al-amin wa yu'tum minal kha'in. Nak itu kait sepengah hadis Nabi doa ayat kita. Nak menakutkan orang yang ada amanah, nak mengamanahkan orang yang pengkhianat. Orang yang dikhianat, nak khianatkan di atas muka bumi. Allahu Akbar. Jalan ni nak hajakkan manusia pergi pada perkara tersebut deh. Banyak sekarang ni. Banyak sekarang ni. Sebab tu kalau tu hadap ayat atau dalam Quran tak ada mustahil langsung lah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Iaitu timbullah kepasakan di atas muka bumi saat ni tu di atas muka bumi, di atas laut, di atas udara, di atas mana saat itu timbul sebab apa? Bima kasabat aidin nas, dengan apa yang usaha setia oleh manusia. Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Karena Allah SWT hendak merasakan mereka sebagian daripada
bekas perbuatan buruk mereka, mudah-mudahan kamu yarji'un, palingkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablin kana aktsaruhum musyrikin. Iaitu Tuhan perintah kepada kita, tengoklah. Qul siru fil ard, hendaklah kamu pergi tengok di atas muka bumi itu tu. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Bagaimana akibat yang Tuhan turunkan bala-bala di atas orang yang datang sebelum pada kamu. Kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka itu apa? Menyungutu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdamping dengan siapa? Berdamping dengan Namrud. Namrud ni tak ada dah. Bakar siapa ke bakar Nabi Ibrahim. Siapa Tuhan perintah kepada api itu, kulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Siapa Namrud tak ni tu gapo? Satu hari saat ni tu sebab zalim dia tu, Tuhan mematikan dengan seekor nyamuk ya. Begitu juga Firaun. Hak Tuhan boleh nak tengok atau orang akibat bagi orang-orang zalim tersebut tadi. Maka kita tahu pada masa yang kita duduk ni, hendaklah kita sepatutnya kita jadilah seperti Yahya Ibn Yahya Al-Laisi yang saya sebut tadi. Janganlah kita jadikan seperti lain daripada itu. Apabila datangkan bulan ning, hendaklah kita aqbil, iaitu kita terimakan dengan cara baik. Dalam arti kata, kita kena idrak, kita kena faham. Kata, dalam bulan ni bulan yang nak ampunkan diri kamu sendiri. Nak menyucikan kamu daripada dosa. Maka sepatutnya hendaklah kamu buatkan sebab-sebab supaya bulan kamu dapatkan keampunan ni. Yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita terimakan bulan ni. Sepatutlah dengan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita masuk le bulan ni sebagaimana Nabi kita yang Jibril saat itu duk ajar kepada Nabi kita kata no? Duk kata man adraka syahr Ramadan falam yughfal lah fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah qul amin fakultu amin. Nabi doa ni kepada orang yang dia dengan Ramadan tetapi akhirnya dia tu tidak didapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang lagu ni Nabi kata amin. No ayat atau kan? No ayat atau kalaulah dia tu termasuk le ke celaka manusia lah, sebab dia saat itu apabila masuk le ke dalam bernamish, dalam program, dalam susun ni kara yang baik tapi dia tak dapatkan kara baik. Kita ni apabila kita ni sebagai pelajar masalah adik-adik gapo, apabila kita masuk le perperiksa kita usaha dah, kita buat dah tapi gi jatuh. Rasa ke mana? Kita orang panggil tak najah. Rasa lagi pasal kecil hati juga. Bagi orang sungguh lah, bagi orang muhmal, bagi orang tak sungguh tu masuk tak masuk tu supa ya. Sebab itulah sepatutnya apabila kita masuk le bulan ni, kita kena dapat goal kita, iaitu hak penting kita, iaitu maghfirah min Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iaitu daripada kita kerjakan sebab-sebab yang saya royak tadi. Sebab dalam bulan ni lah kita beringat. Jangan orang hak suka tak baik terhadap kita saat ni tu curikan masa kita. Curikan masa kita sampai kita tak boleh buat amalan. Siapa kita kena mai ke tu, kena mai ke ni, duduklah susun ni mereka. Bukan duduk susun ni kita tak, jangan. Hari ni kalau yang nak melalaikan manusia banyak daripada Facebook lah, daripada Line lah, daripada TV lah, daripada WhatsApp lah, apa banyak sekali. Tapi kalau kita mai kalau hak molek, kita gunakan sebagai wasail, sebagai jalan ni untuk nak dakwah, untuk nak hasilkan perkara baik, itu tak apa. Tetapi jangan sama-sama kali kalau kita tak tahu, kita pergi guna je sampai ia melalaikan kita. Dia menjauhkan kita daripada asal duk baca Quran sejuk, jadi kurang. Hak tu tak mau. Itulah tu sedikit pada pagi yang mahal mulia ini. Mudah-mudahan peringatan yang saya bagi saat ni tu kalau nampak kasar sikit, kalau nampak tak ada susunnya tu, itu adalah daripada kekurangan yang ada pada saya. Dan kalaulah perkara tersebut termasuklah perkara betul, perkara yang nak boleh
mensedarkan kamu kepada perkara yang baik. Itulah matlamat daripada para pendakwah-pendakwah semua, supaya nak sampaikan kepada risalah-risalah kepada adik-adik, abang-abang dan ayah-ayah, mama-mama hak duduk di rumah, supaya mudah-mudahan kita termasuk oleh tazkirah. Hak Tuhan janji kata fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah beri peringatan, kerana pengingatan saat itu boleh manfaatkan kepada orang mukmin semua. Barakallahu fi lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim. Dengan akhir ini saya ucapkan dengan katanya subhanakallahu hamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.